A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. An Abdullah ibn Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة رواه مسلم. Sayyidina Abdullah ibn Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menuju ke tempat solat untuk berdoa meminta hujan, maknanya solat istisqa. Semasa baginda SAW menghadap ke arah kiblat, baginda SAW terbalikkan kain selendang baginda, kain rida ni kain rida ni. Jadi Nabi pergi, bila ni Nabi menghadap kiblat, Nabi terbalikkan kain rida. Yakni perbuatan ini seolah-olah menaruh harapan yang baik supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengubah keadaan kita sebagaimana kain itu diubah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya nak bagi tahu dalam hadis ini ialah untuk minta hujan bila kemarau, bila hujan lama tak turun, Nabi SAW ajarkan, iaitu selesaikan melalui solat istisqa. Selesaikan melalui solat istisqa. Maknanya solat ni satu perkara yang penting, dia bukan masalah kita nak masuk syurga saja. Nabi SAW ajar kita bukan masalah kita nak minta ampun, bukan masalah kita nak tapi berkait dengan masalah masa kehidupan dunia pun kita kena pegang dengan solat. Wasta'inu bis sabri was salah, mintalah tolong wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan solat. Jadi solat ni benda penting. Dia bukan bercerita, kita nak cerita bab solat ni ialah bila kita nak tunggu kita dah masuk kubur, barulah kita perlu pada solat. Tidak. Nabi SAW, ayat Quran turun, ista'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan pada Allah melalui sabar dan solat. Maka Nabi SAW tunjukkan praktik dia. Ada masalah kemarau, apa dia? Bersegera kepada solat. Solat istisqa nama dia. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu idza hazabahu amrun shalla. Rawah Abu Daud. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku suatu perkara yang besar, ialah baginda akan sibuk bersolat. Iza hazabahu amrun, apabila berlaku dengan satu-satu perkara yang besar, yang penting, baginda solat, baginda akan solat. Solat. Dia sebenarnya perkara ini berkait dengan sejauh mana keimanan kita, yakin kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita solat ini hanya sekadar nampak untuk dapat pahala, maka bila datang keadaan atau musibah, ada perkara-perkara, kita tak teringat kepada solat. Sebab kita rasa ada benda lain yang boleh selesaikan keperluan kita, yang boleh selesaikan concern kita tu. Ada perkara lain, ada benda lain yang boleh selesaikan. Kita tidak bersegera pada solat. Sedangkan amalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bersegera kepada solat. Bersegera pada solat. An Ma'mar radhiyallahu anhu rahmatullah alaih an rajulin min Quraisyin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala ahlihi ba'du ad-dayq fi ar-rizq amara ahlahu bis-salah thumma qara'a hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha
la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Hadis sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Hadrat Ma'mar rahmatullahi alaihi meriwayatkan daripada seorang lelaki daripada kalangan Quraisy bahawa apabila datang kesempitan dalam masalah rezeki kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh mereka supaya bersolat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan solat dengan kamu sendiri bersabar mengerjakannya. Wastabir, mustabir ni kena bersabar, 'alaiha, la nas, ataupun bertekunlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik ialah bagi orang yang bertakwa. Ini hadis ini ataupun riwayat ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ithafus Sadah, Ithafus Sadatul Muttaqin, dan juga yang mana dipetik daripada, dinukilkan daripada Musannaf Abdul Razzaq. Ini sekali lagi jelas dalam hadis ini, riwayat ini, bagaimana amalan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang kesempitan dalam rezeki. Ini bukan masalah nak minta ampun, nak minta masuk syurga, itu akhirat. Rezeki-rezeki ni yang kita masalah hidup hari-hari inilah. Ad-daiqur rizq ini maksudnya kesempitan dalam rezeki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh untuk dirikan solat. Kemudian Nabi bawa dalil. Padahal Nabi SAW ni kalau baginda suruh saja pun ia sudah menjadi tasyri', dia menjadi satu syariat. Yang Nabi SAW suruh ni akan jadi syariat. Sudah cukup, memadai. Apatah lagi bila Nabi SAW bacakan pula, mana petik pula dalil daripada Quran. Nak negaskan, nak bagi tahu yang pentingnya mendirikan solat ni bila datang kesusahan, bila datang satu urusan, satu perkara, solat. Kemudian jika susah rezeki dalam kesusahan, banyakkan solat. Jadi sudah tentu perkara ini dia akan lahir apabila kita ada keyakinan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada keyakinan yang sempurna, kita betul-betul yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa, dan tidak ada makhluk yang boleh bagi manfaat mudarat melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga apa yang kita dengar pagi ini, ada berapa hadis ni, 3 hadis hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham, Allah Taala bagi kita kekuatan untuk kita amal, dan seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah yang bersendirian dalam menciptakan segala makhluk-Mu ya Allah, dan tidak ada memerlukan apa-apa bantuan daripada mana-mana makhluk-Mu ya Allah. Kau boleh adakan apa yang Kau ingin adakan, Kau boleh ciptakan apa yang Kau ingin ciptakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu, kehebatan-Mu ya Allah, kami mohon dengan penuh pengharapan pada-Mu ya Allah. Demi kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, demi kasihan belas-Mu pada hamba-hamba-Mu ya Allah. Wahai Allah, rahmatilah kami, ampunlah kami ya Allah. Rahmatilah kami, ampunlah kami, dan rahmatilah kami ya Allah. Ampunkanlah kami dan rahmatilah kami ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, jagalah iman kami dalam suasana yang begitu mencabar iman ini ya Allah.
dalam suasana fitnah yang menimpa berlapis-lapis, ya Allah, yang datang menderjah seperti bergelapnya malam. Wahai Allah, jangan biarkan kami tidak dapat melihat yang mana hak, yang mana batil, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, maka biarlah beri taufik pada kami untuk kami mengikuti yang hak itu, ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Dan ya Allah, tunjukkanlah, fahamkanlah kami mana yang batil, dan kau rezekilah kami untuk kami dapat jauhkan diri kami daripada kebatilan. Rabbana, ya Allah, jagalah, tolonglah kami untuk kami dapat jaga solat kami, ya Allah. Ya, kami jaga solat fardu kami sungguh-sungguh, ya Allah, sehingga pada tahap solat akan jaga kami, ya Allah, sebagaimana yang telah didapati oleh para sahabat Nabi-Mu dahulu, ya Allah. Wahai Allah, Engkau yang telah islahkan para sahabat, maka islahkanlah kami, ya Allah. Wahai Allah, Kau yang telah islahkan para sahabat, maka Kau islahkanlah kami juga, ya Allah. Berilah kami taufik untuk kami dapat jaga solat fardu kami, solat sunat kami, ya Allah, istiqamah dalam solat kami, ya Allah. Ya Allah, semoga dengan itu membawa redha-Mu pada kami, ya Allah, membawa kesian rahmat-Mu pada kami, ya Allah, keampunan-Mu pada kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.